Okay, alright. Isu pertama yang saya nak sentuh adalah berkenaan dengan satu kes yang tular berkenaan dengan seorang pesakit yang disebut alert dia sebenarnya stabil, namun ditahan di hospital, ditahan di ICU dan diberikan rawatan yang tidak dimahukan olehnya. Ya, ada platform yang memuat naik beliau punya video, audio dan sebagainya dan memberikan gambaran yang buruk terhadap petugas di hospital kerajaan dan institusi-institusi kesihatan kerajaan secara keseluruhan. Antara sebab saya tengok video tu dia ada satu tu audio, satu tu live ya. Saya tengok, saya tak pasti kamu semua tengok atau tidak. Page tersebut telah hilang dari radar buat masa sekarang, page asalnya ya. Jadi tak habis-habis gerangan tersebut menyebut teruklah diorang ni teruk, diorang ni memang nak bunuh, diorang ni memang teruk, diorang ni memang nak bunuh. They said that person kept on saying that. Guys, macam ni kalau anda tak nak masuk hospital, awal-awal bagi tahu tak nak masuk hospital. It's as simple as that. Okey, semua petugas yang berada di sana daripada cleaner sehinggalah ke attendant, PPK, doktor, staff nurse, semua orang tanggungjawab mereka adalah kepada Tuhan. Dia responsibility, mereka diberikan peluang dan pekerjaan ini ketika hidup. Mereka akan disoal kelak. Kepada kalau kami macam Hindu, it's my karma. I have to do the best in my job because it will come back to me. Faham tak? Jadinya kalau kamu memang daripada awal memang tak nak rawatan, bagi tahu itu adalah hak anda. Siapa yang follow celoteh Dr. Mala daripada awal lagi dah cakap dah. Kalau minda kamu tidak menerima sesuatu rawatan, badan kamu nescaya tidak boleh berbuat baik. Percaya itu adalah perkara yang pertama sekali, paling penting. Awak dah tak percaya dekat benda tu. Awak kata setiap kali saya pakai oksigen, dada saya berombak-ombak. Saya tak rasa oksigen tu boleh membantu awak. Jadi kenapa masuk dulu ke hospital? Bila awak dah masuk, kita dah letak semua rawatan. Untuk cabut tu bukan senang. Sebab nanti bila apa-apa berlaku pada awak, apa akan berlaku? Peguam akan tanya doktor dalam mahkamah, bukan dalam Facebook Live. Dia akan tanya, awak dah terangkan tak pada klien saya, klien saya tak stabil waktu tu, oksigen dia rendah, dia tidak boleh membuat keputusan. Doktor ada tanya tak kepada kaum keluarga klien saya? Klien saya tidak berada dalam keadaan yang sound mind untuk buat decision. Kamu ada tak panggil doktor yang lebih pakar? Dia akan tanya semua guys dalam mahkamah tu nanti. Mahkamah dunia, belum lagi mahkamah yang kemudiannya mahkamah dari segi agama anda. Semua akan ditanya, adakah anda telah buat yang terbaik untuk memberi pemahaman kepada pesakit tersebut jika beliau menolak rawatan, apa yang akan berlaku. Saya bagi tahu you all semua ni, bukannya nak I disclaim I bukannya nak judge brother yang dalam video tu tahu. Brother tu kalau you all tengok, saya sedih sangat. You all yang live hari ni, tolonglah doakan ramai-ramai beliau beragama Islam. Tolong doakan ramai-ramai untuk brother tu sembuh seperti sedia kala. Sebab saya tak tahu bila dia bercakap dan dia bagi tahu nombor IC dia dan dia memberitahu nama dia, adakah dia di dalam sound mind? Adakah dia memang sedar? Adakah dia dalam keadaan mental yang 100%? Saya tak tahu. Kalau saya tidak akan memperalatkan seseorang yang tidak sihat sebegitu. Kalau saya tidak akan orang yang dah memang oksigen rendah, orang yang memang yelah dia oksigen rendah, memanglah dia rasa dia normal. Itu yang kita kata happy hypoxia. Dia dah oksigen rendah, hang suruh lagi dia bercakap. Lagilah paru-paru dia semput. Korang yang dengar saya bercakap pun rasa semput. Bayangkanlah brother tu yang memang semput. Bila kita suruh dia bercakap, dia lagilah semput guys. I bagi tahu you all supaya bila kalau anda ataupun ahli keluarga anda ataupun kenalan anda berada dalam keadaan sebegitu, apa yang anda nak buat? Apa yang patut anda buat? Jika anda memang tidak percaya terhadap perubatan moden, anda rasa KKM dan doktor hanya duduk di situ untuk membunuh, hanya duduk di situ untuk menggunakan ubat-ubat eksperimen, maka jangan pergi. Jangan beri badan kamu sesuatu yang minda kamu tak terima.
Faham tak? Dan orang lain janganlah memperalatkan orang macam gitu. Cuba kalian tengok kenapa broad in date kematian kematian dalam kategori yang dibawa ke hospital dalam keadaan tiada nadi, dalam keadaan mati. Kenapa tinggi? Sebab pesakit-pesakit ni tak sedar oksigen dia dah rendah. Sebab pesakit-pesakit ni boleh duduk, relax, boleh bercakap tapi oksigen 60%. Itu adalah satu live contoh yang boleh nampak. Brother tu duduk kat ICU, dia masih rasa dia normal. Jadi kalian semua sebelum jatuh sakit, beringatlah dahulu, planlah dahulu, bagi tahu semua orang siap-siap. Faham tak? Brother tu kesian. Saya tak sampai hati, saya tak komen apa-apa pun. Ramai yang komen kata, alah AOR lah, keluarlah, apalah. Guys, dia tak sihat. Dia sakit. Kita tak boleh judge dia. Memang marah bila saya tengok video tu, saya sedih sangat. Sebab dia orang kata doktor ni memang macam ni, KKM ni memang nak bunuhnya. Dia orang ni memang macam ni, teruknya dia orang. Saya yang juga petugas kesihatan, walaupun saya bukan dalam KKM, saya sangat sedih sebenarnya. Saya tahu bukan itu yang berlaku. Cuba bayangkan ada orang kata cikgu ni memang saja je nak bagi orang fail. Cikgu ni memang sengaja je tak ajar budak ni. Cikgu ni memang macam tu. Sedih tau cikgu dengar. Cikgu sedih. Ya, bila mak rotan anak dia nak suruh baik, nak suruh rajin, nak suruh balik rumah sebelum maghrib. Orang kata mak ni memang macam ni. Mak gini suka mendera. Padahal mak tu sebenarnya nak mengajar. Tapi memanglah mak-mak ni lain sikit cara dia kan. Faham tak? Kita jadi sedih tau. Kita sedih sangat. Awak lah dia orang ni cakap macam gini lah, macam tu. Kita sedih. Ya, jadi apa yang saya nak cuba ingatkan adalah katil ICU dalam keadaan COVID ni sangat precious guys. Pesakit-pesakit yang serangan jantung tak dapat katil ICU. Pesakit-pesakit yang aksiden dengan kepatahan yang teruk, kecederaan dalaman yang teruk tak dapat duduk dalam ICU. Mereka kata duduklah dekat ward dulu. Jagalah elok-elok dekat ward. ICU ni kita bagi dulu patient COVID ni, kesian dia dijangkiti sebab orang lain. Jadi jaga dia dulu. Jadi kalau kalian tak nak, kita tak paksa. Tiada siapa-siapa boleh memaksa anda apabila anda sihat. Jadi sediakan benda tu. Bila anda sihat, dah kena fikir dah. Dah kena fikir dah guys, nak buat apa. Kesihatan ni hanya sementara. Sakit boleh datang bila-bila. PKP 1.0 tu sepatutnya dah buat, dah wasiat. Yang Islam tak apalah, memang you all ada faraid kan. Yang bukan, kena buat wasiat, kena bagi tahu kalau aku mati siapa jaga anak aku, apa jadi kat rumah aku, bagi tahu siap-siap. Faham tak? Jadi sangat menyedihkan apabila kemudahan itu, rawatan itu dah ada depan mata tapi tak nak. Tapi tak apalah, dia tak percaya, it's okay. Dia tak percaya, it's okay. Tetapi bila minda dia meronta, dia rasa dia digari, dia rasa nak lari, dia rasa dia nak tahan. Saya rasa kesian. Dahlah badan dia merana, minda dia pun merana. Ya, jadi anda semua yang tengah sihat sekarang, bincang dengan ahli keluarga apa yang perlu dilakukan apabila anda tak sihat. Apa yang anda mahu, tanya orang lain siap-siap. Ya, saya akan jawab yang itu ya. Cik Sabrina, soalan anda saya jawab sekejap lagi. Jadi, buat pengetahuan anda, kadang-kadang pesakit memanglah dia tak tahu dia sakit. Datang ke hospital cakap, doktor saya sakit gastrik, saya nak ambil ubat Gaviscon je. Buat ECG tiba-tiba serangan jantung. Ya, selalu macam tu. Datang hospital cakap saya pening-pening je, saya rasa macam bingai je, rasa macam zombie je gitu. Buat check blood pressure 200, 120. Buat CT scan ada pendarahan dalam kepala. Ya, itu adalah orang-orang yang beruntung yang disampaikan ke rawatan, ke pintu hospital lebih awal daripada dia collapse. Iaitu lebih awal daripada dia tidak sedarkan diri. Faham tak? Ada setengah orang yang serangan jantung, dia dah kolaps kat rumah dah, sampai kat hospital dalam keadaan tidak sedarkan diri. Ada setengah orang stroke, blood pressure tinggi, dekat rumah dah tak sedar diri dah lumpuh sebelah dah. Datang hospital dah agak terlewat. Setengah orang diberikan nikmat, diberi rezeki di awal sedikit. Ya, ada orang sampai hospital, oksigen dah 40, dia dah berpeluh-peluh, tak sedar. Setengah orang sampai ke pintu hospital, oksigen dia 60%, dia masih boleh bercakap. Kenapa? Sebab dia dikurniakan sebegitu. Bersyukurlah. Kan senang macam tu. Doktor dah makan dah, Muhammad Syahizi, dia seorang je tanya saya dah makan ke tak. Engkau orang memang tahu. Faham tak? Jadi, tolonglah guys. Kalau kita
saya percaya macam ginilah macam mana saya nak percaya makanan saya ni memang sihat, macam mana saya nak percaya abang mamak ni bila saya kerja kan, kadang-kadang saya terpaksa beli makanan daripada restoran sebab lapar. Macam mana saya nak pastikan yang makanan ni orang kata tak tercemar, tak ada jangkitan dan sebagainya. Kita berlaku jujur dalam kerja kita. Kita berbuat baik dalam kerja kita. Kita genuine dalam responsibility yang kita buat. Maka nescaya apa yang disampaikan kepada kita akan jadi sejujur itu juga, akan jadi segenuine itu juga. Ya, Nora Iskandar cakap, ya suami saya oksigen drop tapi nampak sihat. Ramai pesakit macam tu guys. Kat Selangor ni dah kurang dah sikit, sebulan yang lepas ramai macam tu. Sampai pergi hospital 80%, 70%, 60%. Ramai. Nampak okey je tapi dia tak sedar. Kalau anda nak tahu doktor-doktor ni baik ke tak, nurse-nurse ni baik ke tidak, macam mana nak pastikan dia jaga suami saya dengan baik, macam mana nak pastikan dia berikan rawatan yang terbaik kepada ibu saya, maka berlakulah jujur dengan tugas anda, kerja anda, tanggungjawab anda. Anda cikgu, ajarlah anak-anak murid anda dengan sepenuh hati. Niatkan nak yang terbaik untuk dia, mesti anda akan diberikan benda yang sama juga. You get back what you give. Sama juga dengan petugas kesihatan. Apa yang saya buat, saya berikan kepada pesakit saya. Kalau saya buat acuh tak nak dan sebagainya, maka anak-anak saya dan ahli keluarga saya akan dapat benda yang sama. Kalau nak tanya macam mana nak percaya ni petugas kesihatan ni, dia jaga tak, dia buat tak, dia bunuh tak saya, then you get back what you do. Sebab petugas kesihatan tu hanyalah perantara untuk memberikan anda kesihatan. Yang menentukan anda sakit atau sihat adalah Tuhan, bukan petugas kesihatan tersebut. Kami tak ada kuasa, kami hanya menjalankan tanggungjawab mengikut guidelines dan protocols. Tetapi apa yang sampai kepada kita? Tengok tak video yang lori tu langgar entah berapa kereta tu. Abang tu keluar daripada Myvi. Dia bukan keluar daripada BMW. Dia bukan keluar daripada Audi. Dia bukan keluar daripada Mercedes-Benz yang kata memang kereta dia kuat, ada airbag lah, apa benda lah bagai. Dia keluar daripada Myvi je guys. Remek habis. Dia punya kereta tu macam sandwich. Abang tu keluar relax je. Saya rasa cala pun tak ada. Kenapa? Siapa yang berikan siapa yang berikan escape, siapa yang berikan kesihatan tanpa sebarang cala kepada brother yang keluar daripada kereta Myvi tu? Anda rasa kereta Myvi? Anda rasa immunity dia kuat? Anda rasa tulang dia kuat? Anda rasa kereta dia banyak airbag? No, it's God. It's God. God decided. Although lori tu datang dari belakang dan dia hemput, kereta tu relax je. Kereta tu dah gemuk, brother tu relax je. Tak tahulah apa pahala yang brother tu buat, kucing mana yang dia selamatkan. Tak tahulah dekat mana orang doa ke, apa yang dia sedekah, siapa yang doakan untuk dia. Saya tak tahu, tetapi dia dikurniakan. Memang ajal dia belum sampai. Jadi walaupun dah diremuk macam gitu, ajal dia tak sampai, dia tak akan mati. Dia tak akan mati. Ini saya tahu ramai kata ramai yang My Viking nama dia My Viking ya. Semua agama yang saya pernah baca, Quran, Bible, Hinduism, it says almost the same. Kalau anda berbuat baik, anda akan diberikan kebaikan. Kalau anda berbuat jahat, biasanya anda diberikan kebaikan sehingga anda riak. Anda diberikan kebaikan sehingga anda riak. Anda diberi lagi kebaikan sehingga anda riak. Bila riak tu dah maksimum, riak tu dah memuncak, akan dirampas balik segala-galanya. Faham tak? Jadi apa yang anda nak, anda mintalah bantuan kepada Tuhan. Berniatlah yang baik-baik, berbuatlah baik-baik, bercakaplah perkara yang baik. Kita dalam lockdown guys, ramai yang sebenarnya terkesan bila anda cerita pasal KKM ni memang macam ginilah, memang nak bunuh lah, diorang ni macam ginilah, dia letak oksigen, saya lagi berombak. You all tahu tak, ahli keluarga yang ada pesakit COVID semua jadi nervous breakdown, semua takut, semua jadi risau. Ya, ahli keluarga yang tengah kuarantin, yang tak kuarantin, yang dalam hospital, berduyun-duyun masuk dalam message dalam page Lote Dr. Mala. Habis semua platform tak berhenti-henti bunyi ting 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 ting. YouTube, Instagram, Facebook tak berhenti sebab semua risau. Betul ke doktor, kalau letak oksigen lagi turun ke? Kalau bagi ubat dalam hospital tu, oksigen lagi turun ke? Semua orang takut. Kita kena fikir implikasi benda yang kita buat. Berapa ramai yang terkesan. Daripada kesan tu, kita bertanggungjawab terhadap perkara tu tau guys.
benda yang kita spread, berita-berita kita share je pun, entah apa benda datang dekat WhatsApp, kita pun share. Benda yang kita share tu ada orang baca dan ada orang mengambil keputusan yang salah dalam hidup dia. Kita kena jawab benda tu. Itu adalah tanggungjawab kita. Kita adalah manusia dewasa yang dah matang pemikiran. Memanglah ramai rasa saya ni membongak, saya ni menipu, saya ni suka cakap putar belit ya, sebab saya suka tak bagi alasan saintifik yang betul. Tapi segala yang saintifik tu pun kadang-kadang tak ada alasan saintifik juga. Macam mana Abang Myvi tu boleh selamat? Apa saintifiknya korang bagi tahu saya? Bagi tahu saya apa yang belajar kat fizik dulu dah lupa dah. Inertia ke E equal to mc square apa benda tenaga apa benda mananya. Kenapa tulang abang tu okey je, tak gemuk langsung? Mana scientific evidence there? That is already goddess. That's God. So, back to basic guys. Janganlah buat benda-benda macam tu. Dan saya memesan balik kepada semua orang, tak kala anda sihat, fikirlah apa yang anda nak buat apabila anda tak sihat. Bagi tahu dekat semua orang. Jangan dah letak kaki nak tarik, tak nak letak kaki dah masuk meminang. Lepas tu nak kahwin, tak nak kahwin. Tak nak kahwin, nak meminang, tak nak meminang. Nak sanding, tak nak sanding. Nak nikah, tak nak nikah. Tak bolehlah macam tu You all have to. Hanisah Abdul Hamid kata, doktor berhenti sekejap minum air, kesian doktor duk bercakap dari tadi. Okey lah, saya pun minum lah sebab dia suruh dia minum kan. Dia suruh saya minum, dia seorang je sayang kat saya. Suami saya buatkan teh tadi. Okey, alright. Itu yang saya nak cuba cakapkan ya guys. Kalau you all takut sangat, macam mana nak percaya dekat warga-warga KKM ni? Macam mana nak percaya dekat nurse dengan doktor ni? Betul ke diorang menganiayai? Anda tanya balik diri anda. Pernah tak anda jujur sebelum ni? Pernah tak anda berlaku tidak jujur dalam pekerjaan anda? Pernah tak anda aniayai orang lain? Pernah tak? Jika anda pernah buat, benda tu akan datang balik ke anda. Kalau anda tak pernah buat, nescaya yang baik-baik saja yang akan datang kepada anda. Percayalah, segala apa yang datang kepada anda, walaupun ia sakit, kemalangan, kematian, kesengsaraan, whatever it is, ia semua datangnya daripada Tuhan. So, go back to basic. That's what I would say. Dan percayalah, petugas kesihatan, kebanyakan kami sebenarnya, kami pun berserah kepada Tuhan sebab kami rasa kerdil sangat. Bila anda berada di hospital, anda melihat kematian dan kelahiran setiap hari, anda tengok orang yang sihat tiba-tiba zup dapat penyakit, orang yang berpenyakit bertahun-tahun hidup sihat, anda akan sedar bahawa itu semua adalah kuasa Tuhan, bukan kuasa duit, bukan kuasa nama, bukan kuasa jawatan, bukan kuasa apa-apa. Makcik 70-80 tahun happy je, datang pakai slipper je, tak ada masalah pun. BP high pun okey je. Tetapi yang lain pula sakit tak macam-macam. So please guys, please jangan sebarkan sesuatu yang anda tidak pasti. Jangan cakap sesuatu yang anda tidak pasti. Nampak sihat, nampak okey, dia sihat, tetapi digari di ICU, ditahan di ICU. Nampak dalam bahasa Tamil ada satu peribahasa dalam bahasa Tamil, izinkan. Kanal par pedumpui, kadal ke pedumpui, tire visai perdimil. Maksudnya apa yang kita nampak dengan mata kita tak semestinya betul. Apa yang kita dengar dengan telinga kita pun tak semestinya betul. Kadang-kadang benda tu pun boleh diedit, benda tu boleh voice over, benda tu boleh buat macam-macam. Apa yang kita nampak dan dengar tak semestinya betul. Siasatlah dengan betul. Siasatlah sehabis baik. Barulah anda boleh tahu whether that is true or not, and lepas tu baru anda boleh share. Zaman-zaman boleh edit, zaman-zaman boleh green screen dekat belakang. Saya buat video edit sekarang ni, voice tu pun saya boleh potong, voice tu pun boleh potong ke depan kan, ke belakang kan, bagi cantik sikit, nak bagi korang semua faham apa itu heart failure, apa itu kolonoskopi, macam-macam saya boleh buat dengan software yang biasa. Walhal saya ni doktor je, saya bukannya IT pun. Cuba bayangkan betapa banyaknya orang kata media-media yang tidak genuine di luar sana. Orang dengar Bill Gates bercakap lah, orang tu dengar macam mana. Saya boleh letak gambar Bill Gates, saya boleh voice over, saya boleh letak choose siapa punya voice Bill Gates. Macam-macam boleh buat. Yang orang golongan-golongan anti-vax ni dok lah percaya. Tak apalah, korang tak nak vaksin tak apa, korang tak nak pergi hospital tak apa. Tapi jangan sebarkan kerisauan, kesangsian.
sesuatu yang tidak betul sebegitu sehingga menyebabkan panik dan nervous breakdown kepada orang lain. Dan jangan sebarkan fitnah terhadap orang lain juga. Diorang ni memang nak membunuh, diorang ni memang sengaja, diorang ni memang. Jangan sebarkan fitnah sebegitu terhadap orang yang memang bertugas. Tak kisahlah itu cikgu ke, cleaner ke, manager ke, doktor ke, ibu ke. Kalau awak dengar tiba-tiba ada anak jiran menangis, meraung-raung, awak jangan ingat dia kena dera. Entah-entah mak dia letak je kat satu corner, mak dia tengah masak, budak tu yang meroyan tak apa-apa. Biasalah budak kan, tapi jenguklah, tengoklah kena dera ke tak budak tu. Kalau tak kena dera tak apa. Kalau dah memang sasah budak tu tak kena dera, janganlah fitnah dia tak tentu pasal. Okey, itu adalah perkara pertama yang saya nak kupaskan hari ini.